Dengan persediaan yang dilakukan, Stiham dimasukkan menggantikan Luka Milanovic di separuh masa kedua. Jadi apakah impak yang akan diberikan oleh beliau sambil Kapten Luciano Goicoechea perlu mempersiapkan rakan-rakan. Joe Darul Takzim segalanya terbaik di separuh masa pertama, perlu menyambung sahaja perjuangan di separuh masa kedua. Matthew Davis keluar dan Shahrul Saad masuk menggantikan. Itu antara cerita untuk Joe Darul Takzim di Stadium Perak Ibu. Membaca arus permainan di separuh masa kedua, pastinya Yusri Cik lah ada banyak perkara yang diperkatakan. Feroz kerana Shahrul Saad di barisan pertahanan, maka akan memberikan impak. Bergson terlepas. Jesper segera datang untuk menyelamatkan keadaan. Farhan tinggi terus kepada Wan Zek, tapi berjaya dipintas Herberty. Ada dua pemain pasukan Perak di situ. Namun Sandi Afolabi yang dipersalahkan dalam situasi itu. Ulang tayang akan menunjukkan perincian. Ada tarikan daripada Sandi ke atas Arif Aiman. Dan saya rasa dia selepas ini tidak boleh mengatakan terlalu banyak kepada pengadil dari kad kuning. Jaga dengan apa yang dikatakan. Herberty Fernandez. Satu hantaran baik dikeluarkan, tapi masih lagi bahaya daripada Joe Darul Takzim. Salinullah yang melihat bola dihantar kepada Arif Aiman dan segera melakukan satu interception. Herberty biarkan saja, dan tangkapan daripada Farhan. Selain itu kemasukan Faris Izdiham menggantikan Luka Milanovic. Menarik juga untuk kita lihat percaturan di bahagian hadapan untuk pasukan Perak. Faris Shihan yang beraksi cemerlang di separuh masa pertama, menidakkan beberapa gerakan yang boleh menghasilkan jaringan untuk pasukan Perak. Dengan refleks pantas membaca arah tuju bola yang datang kepada beliau. Shahrul Saad bertugas selaku bek kanan. Shahrul Saad adalah bekas pemain Perak. Dan pasti satu emosi yang positif bagi beliau kerana permainan beliau apabila berada di Perak. Itulah masa dia dipilih untuk JDT. Lagi satu asakan di udara daripada Wan Zek. Wan Zek perlu berhati-hati. Sudah pun mengutip kad. Sekali lagi penguasaan untuk Joe Darul Takzim. Sepakan percuma daripada sudut sebelah kiri yang akan dipertahankan oleh Farhan Majid dan rakan-rakan. Set piece daripada Joe Darul Takzim. Herberty akan mengambil, akan melakukan satu hantaran. Jody Ahmad, Bergson, Feroz antara yang bersedia.
Goicoechea susunung rakan-rakan perlu berhati-hati. Sambil satu hantaran terus dilakukan dan satu tumbukan keluar. Azalinullah, apakah satu respon daripada pasukan Perak? Tapi sedikit lambat terkepung di antara pemain pasukan Johor Darul Takzim. Perak cuba mengatur sesuatu. Wan Zaid Haikal. Larian daripada sebelah kiri untuk Afif. Di manakah kedudukan rakan hantaran tinggi dengan satu tangkapan kemas sekali lagi daripada Shihan. Menggagalkan situasi itu. Dan sepatutnya boleh lebih baik daripada Afif. Lariannya cukup sempurna. Timing hantaran daripada Wan Zaid adalah sempurna juga. Tetapi di sini dengan masa yang dia perolehi, ia perlu satu hantaran yang lebih baik. Terlalu dekat kepada penjaga gol. Ia perlu jauh daripadanya. Kerana Shihan sangat-sangat yakin dengan tangkapan tersebut. Perak perlu memperkuatkan serangan di separuh masa kedua untuk mendapatkan jaringan dan sepakan percuma. Yang penting untuk pasukan Perak. Syahrul Sa'ad tahu apa yang dia lakukan di sini, datang daripada belakang ke atas Luciano Goicoechea dan sedikit tarik-menarik di antara satu sama lain. Keputusan tepat daripada pengadil. Gunakan sepakan percuma ini, terjemahkan kepada jaringan. Senyum saja Yusri di belakang. Pada anak-anak buahnya, apakah yang akan dihasilkan daripada sepakan ini? Luciano Goicoechea, hantaran baik menuju ke kawasan bahaya. Sandri Afolabi yang meluru ke arah beliau. Namun ada asakan yang dilakukan sebentar tadi. Ya, baik daripada Feroz mengikuti bola sehinggalah saat yang terakhir berada di hadapan Sandeh untuk menghalang cubaan tandukan daripada Sandeh. Hantaran sekali lagi, hantaran baik. Cuba mencari susunung Azalinullah untuk pasukan Perak meluru masuk daripada sebelah kiri. Masih lagi Azalinullah. Tapi dikeluarkan oleh Oscar Ribas. Jelas sekali Perak mempamerkan sesuatu yang berbeza di separuh masa kedua. Sedikit asakan yang dilakukan. Sekali lagi satu hantaran. Dan pengadil terus meluru ke arah Shihan yang diberikan asakan sebentar tadi dalam situasi dan terlalu tinggi, memang sesuai untuk penjaga gol, tetapi mempunyai dua pemain Perak yang bertembung bersama beliau, Sandeh dan juga Jasper. Tetapi ya, keberanian Shihan dan perlu berada dalam satu kawasan yang tepat. Jody Ahmad untuk Syahrul Sa'ad. Gusar daripada Yusri Baksan. Hantaran terus ke hadapan tetapi terlalu kuat pula. Sekali lagi rangkaian di antara dua pemain ini yang mempertontonkan satu peluang. Daripada sebelah kanan, hantaran tinggi yang cuba memerangkap Farhan Majid. Satu lagi sepakan percuma kepada pasukan Perak. Hong Wan sempat melihat ke depan, namun ada asakan yang diberikan daripada Faris Izdiham. Menyukarkan bola itu untuk terus dihantar ke hadapan. Afiq Fazail. Hantaran pendek dengan rakan-rakan berada dekat untuk merencanakan permainan. Syahrul sudah pernah keluar daripada permainan.
yang lebih tersusun di separuh masa kedua. Namun yang lebih penting, menghasilkan jaringan. Afiq, kawalan daripada Oscar. Hong Wan segera datang. Jordi Amat sedikit demi sedikit naik ke atas dan satu lagi tackle daripada Sunday Afolabi. Yang dilakukan ke atas Herberty sebentar tadi. Dan Herberty terus memegang bahagian kaki kanannya. Logeswaran terus memanggil Sunday. Yang perlu sangat berhati-hati di separuh masa kedua ini. Agak keras daripada Sunday. Daripada bahagian tepi Herberty. Agak bernasib baik tidak menerima kad kuning yang kedua. Tapi hanya amaran sahaja diberikan, mungkin amaran terakhir bagi Sunday. Amaran yang diberikan oleh Logeswaran sambil Joe Darul Takzim dengan satu lagi sepakan percuma untuk menukar angka 2 menjadi 3. Farhan Majid sedang melihat benteng yang dibina. Tidak mahu lagi bolos buat kali ketiga. Jelas terpapar di wajah Farhan Majid. Sambil Forestieri, Arif Aiman, Herberty berada di sebelah kanan. Satu lencongan baik dengan satu tandukan daripada Bergson sebentar tadi. Taklah jauh, Bergson berdakwa dia ditarik. Ya, hantaran yang cukup baik daripada Forestieri. Di situ kita boleh lihat Bergson kecewa dengan dirinya kerana dia meletakkan standard yang tinggi bagi dirinya. Arif Aiman untuk Bergson. Cuba mengawal sambil ditekan oleh Shevan Pillay. Arif Aiman berhadapan dengan dua pemain, tidak lepas. Perak kembali mendapatkan penguasaan Sesenung. Masih lagi mengawal Faris Izdiham. Sunday Afolabi. Kawalan di kawasan sendiri. Terlalu lambat untuk menggerakkan bola ke hadapan. Sambil JDT juga pantas untuk segera turun ke bawah. Bijak gerakan daripada pasukan Perak, ada sedikit tarikan. Kad kuning kepada Oscar Arribas. Semakin rancak apa yang dipamerkan. Dari sini satu larian yang baik daripada Aiman yang dijatuhkan oleh Feroz yang menerima kad kuning tersebut. Pengesahan Feroz Baharudin, maafkan saya, bukan Oscar yang mendapat kad kuning. Jadi semakin rapat, semakin dekat Perak untuk mendapatkan sesuatu daripada penguasaan ini. Sorakan daripada ribuan yang datang. Mereka mahukan jaringan, mahu pasukan ini dijulang. Guacochea membuka langkah. Tetapi agak mengecewakan Adni. Satu sepakan percuma dalam tekanan, boleh kita katakan. Ya, daripada sudut tersebut untuk cuba menjaringkan gol dengan kaki kanan, saya rasa agak sukar. Lebih baik untuk meletakkan dalam kawasan penalti, beri peluang kepada pemain-pemain yang lain. Satu sepakan percuma yang dipersiakan sebentar tadi. Masuki gerbang 60 minit di Stadium Perak. Masih lagi 2-0 yang dibawa di separuh masa pertama dipertahankan. Forestieri
belakang semula untuk Hong Wan ataupun Afiq Fazail. Mau segera dimainkan. Sukan Perak yang menunjukkan peningkatan di bawah Yusi Cik lah. Pemain-pemain muda lebih berani untuk menggerakkan bola, mencorakkan permainan. Itu yang sedang diperagakan, tapi sedikit lambat untuk menghantar rakan-rakan di atas yang tampak kecewa dengan gerakan sebentar tadi. Split second decision yang memainkan peranan. Bergson terjatuh dan sepakan percuma. Jasper Nihom yang datang untuk mengawal Bergson. Feroz untuk Afiq Fazail. Forestieri. Shivan Pillay yang cuba mengunci keadaan, tapi hantaran tinggi terakhir daripada Forestieri kepada Herberty yang terlalu kuat. Apakah yang mungkin boleh dilakukan oleh Perak bagi 30 minit, kurang 30 minit di Stadium Perak Sesenang? Hantaran ke sebelah kanan, bijak kawalan, namun sekali lagi terkepung di antara pemain Jodharul Takzim dan berjaya mendapatkan sepakan percuma di kawasan yang lebih kurang sama dengan sebentar tadi, Adli. Ya, memang foul daripada Oscar Ribas ke atas Luciano. Sini kita boleh lihat dengan lebih dekat apabila Luciano mendapatkan bola tersebut. Dia dapat melepaskan diri juga daripada Oscar yang meletakkan kaki kanannya di hadapan Luciano Goicoechea. Dan mungkin agak bernasib baik tidak menerima kad kuning. Bagi saya tackle tersebut satu tackle kad kuning. Sambil Wan Zek yang akan mengambil sepakan ini. Dia akan melakukan satu percubaan terus. Shihan perlu bersedia dalam keadaan ini. Dia tidak mahu bolos. Syarat jelas daripada Shihan. Wan Zek akan menggunakan teknik, akan menggunakan kekuatan dengan satu rembatan. Yang tersasar sebentar tadi. Ya, nampak agak berbahaya. Saya rasa ia tidak jauh, tetapi Shihan tak ada reaksi. Sangat-sangat yakin yang bola itu akan keluar. Tapi teknik Wan Zek cukup berbahaya bagi seseorang penjaga gol. Forestieri sekali lagi berbahaya mencari Bergson, cuba mengumpan kembali tapi tidak berhasil. Diselamatkan oleh Hong Wan di kawasan tengah. Mainan ini perlu kembali rancak untuk ditonton oleh penonton-penonton. Bergson 1-2 dekat bermain di antara tiga pemain ini, Feroz, Forestieri dan juga Bergson. Sambil Jody Ahmad mula naik ke atas untuk meramaikan option untuk hantaran-hantaran di bahagian hadapan. Afiq Fazail, Hong Wan dibiarkan berada di belakang sambil Syahrul membantu Arif Aiman. Hantaran kepada Herberty. Herberty Fernandez dengan satu percubaan. Susulan daripada Bergson, tolakan kepada Forestieri. Bendera pengadil sudah diangkat. Walaupun gerakan itu cukup tersusun dan sedap dipandang, gerakan yang dihasilkan. Ya, hampir saja
Berarti Bergson dan juga Forestieri menambah derita penyokong Perak, tetapi Bergson berada dalam posisi offside apabila Herberty melakukan percubaan tersebut. Hantaran pendek yang diperagakan, namun untuk dua berbisa ini masih lagi belum meletakkan hasil, meletakkan jejak dalam perlawanan pada malam ini. Peringkat separuh akhir pertama, buka panggung daripada Oscar Arribas, dan seterusnya satu lambungan emas daripada Arif Aiman menjadikan kedudukan 2-0 yang sedang dipertahankan. Sekali lagi Oscar, permintaan daripada Forestieri. Afiq yang berada dekat dengan beliau. Switch pilih ke sebelah kanan. Arif Aiman. Sekali lagi sungkitan. Tolakan mudah. Bergson terkena palang. Susulan daripada Arif Aiman. Tenang saja percubaan. Bahaya untuk pasukan Perak. Sandai Afolabi. Shivan. Respon daripada pasukan Perak yang mau segera menggerakkan bola ini. Agak bersahaja Jodar Takzim dalam kawasan Perak sebentar tadi, sambil Goicoechea sedang menggerakkan rakan-rakan di atas. Wanzek, Sandai kembali kepada Wanzek. Goicoechea rendah, berjaya dihalang oleh Jody Amat. Akan ada satu respon pantas, tetapi sekali lagi pemain-pemain JDT segera turun bila kehilangan ruang. Itu menyukarkan Perak untuk merencanakan kebijaksanaan di hadapan untuk mendapatkan jaringan. Forestieri sekali lagi berjaya untuk dibaca oleh Afif. Shivan, Aiman untuk Sandai. Mereka perlu menggunakan kelebihan di tempat sendiri untuk mendapatkan jaringan. Kerana bermain di Stadium Sultan Ibrahim, satu cerita yang berbeza pula. JDT melakukan pertukaran. Takahiro Kunimoto yang akan masuk menggantikan Herberty Fernandez dalam berbaki permainan untuk dimainkan. Afif untuk Wanzek. Hantaran kembali ke kawasan tengah. Apakah satu percubaan boleh dilakukan? Tapi sekali lagi pasukan JDT yang membaca arus pembinaan itu dengan baik. Hantaran-hantaran terakhir, gerakan-gerakan yang berjaya dibaca oleh pemain-pemain JDT. Jody Amat tinggi ke sebelah kiri untuk Oscar Arribas. Bergson mula mengambil tempat, tapi bijak daripada pemain muda ini Aiman. Seringkali menunjukkan karakter yang bijak sebagai seorang pertahanan. Baca keadaan tidak gopoh. Kunimoto. Sumbangan daripada beliau akan kita saksikan. Arif Aiman menyusur masuk ke kawasan tengah sambil ada ruangan lompong di sebelah kiri. Bergson, step over yang dilakukan dan satu percubaan terus kepada Farhan Majid. Kita sudah melihat ada pemain-pemain yang sudah mula keletihan memasuki 70 minit Adni. Lihat kepada beberapa ruang yang cukup besar diberikan sebentar tadi. Ya, tepat sekali. Kedua-dua pasukan sebenarnya nampak seperti penat
Bergson, Forestieri, Afiq juga, pemain-pemain Perak juga ramai yang nampak. Arif Aiman, satu percubaan terus yang terbias kepada Afif. Dan JDT miliki sepakan penjuru. Masuki 70 minit. Asakan-asakan daripada Arif Aiman yang amat diperlukan oleh Jodar Takzim. Sambil Kunimoto yang mengambil tempat untuk sepakan penjuru. Dihantar tinggi baik dan satu tandukan daripada Syarul Saad. Nadah saja kepala untuk jaringan ketiga. Dan Farhan Majid tertewas sekali lagi. Antara berkualiti daripada Kunimoto, tepat kepada kepala Syarul Saad yang hanya perlu mengarahkan bola ke gol. Tak ada apa yang Farhan boleh lakukan. Ia adalah satu tandukan yang cukup-cukup baik daripada Syarul Saad, kuat, dan juga ia melantun di hadapan penjaga gol yang menjadikan ia lebih sukar. Tapi bekas pemain Perak ini telah menjaringkan gol. Jaringkan gol menentang pasukan lamanya. Dan satu sekadar keraian ringkas menghormati pasukan lama. Guacochea dilambung baik kepada Sesunung, tapi terkepung di antara Ferus Barudin. Permintaan daripada Wan Zak. Satu sepakan percuma daripada arah kanan, kini di sebelah kiri pula. Jatuhan ataupun dijatuhkan oleh Hong Wan sebentar tadi yang dipersalahkan dalam situasi Wan Zak yang mahu memusingkan badan, mahu melakukan turning. Jihan sedang mempersiapkan benteng. Ada dua pemain, Arif Aiman dan juga Forestieri. Guacochea jauh mencari ke hujung sana. Sasarkan Sandia Folabi. Shivan Pillay. Untuk Sandia Folabi. Azalinullah. Khidmatnya di bahagian tengah amat diperlukan oleh pasukan Perak untuk menjadi penyambung di antara pertahanan dan juga barisan hadapan. Sekali lagi penguasaan diberikan kepada Jodar Takzim. Bergson kepada Kunimoto, sedikit lambat. Sepakan percuma kepada pasukan Perak. Ya, foul daripada Kunimoto. Hentikan serangan balas Perak. Sambil tiga pertukaran yang diatur oleh Jodar Takzim. Kelihatan juga Safiq Rahim, Mamadou Soumaré yang sedang bersedia untuk masuk. Dengan berbaki masa yang ada ini, Arni, apakah yang mungkin boleh dilakukan oleh Perak? Berbaki 16 minit untuk dimainkan. Ya, sekurang-kurangnya dapatkan satu gol ataupun cuba mendapatkan sekurang-kurangnya dua. Kerana apabila berada 3-0 di belakang, kita telah lihat apa yang telah berlaku kepada Kelantan, Negeri Sembilan juga. Apabila mereka berada terlalu jauh di belakang, tak ada peluang untuk mereka kembali. So, sekurang-kurangnya perlu mendapatkan gol untuk membina keyakinan mereka. Dan kini dengan squad depth yang ada pada
JDT membawa pemain-pemain yang berkualiti daripada bangku simpanan. Tapi untuk rekod 3 pertemuan terakhir 5-0, 5-0, 5-0. Perak masih lagi mencari jaringan pertama tentang pasukan Johor Darul Takzim dalam pertemuan ini. Sumareh, jika ada yang rindukan aksi beliau, yang ada 15 minit untuk mempamerkan sesuatu. Dan legenda Safiq Rahim juga berada dalam pasukan, termasuk kemasukan Nazmi Faiz Mansor. 3 pemain untuk memperkuatkan Johor Darul Takzim. Seperti yang diperkatakan oleh Adni, kedua-dua pasukan sudah pun menunjukkan keletihan. Jadi penggantian pemain adalah satu kemestian untuk menghidupkan momentum. Sambil Wan Zak bergerak daripada sebelah kiri, hantaran ke tengah. Guacochea untuk pasukan Perak. Cantik! Gol yang dicari terhasil daripada Guacochea. 18,000 penyokong yang meletus, meledak melihat kepada jaringan itu. Dari sini kesilapan daripada Syarul saat memberikan peluang kepada Wan Zak. Dan apabila itu berlaku, JDT tidak berada dalam posisi-posisi yang tepat untuk menghalang gerakan ini. Dan Guacochea, ketenangan beliau dan meletakkan dia jauh daripada kedudukan Shihan. Satu gol yang sangat berkualiti daripada Luciano Guacochea. Sampai terus Kunimoto menggerakkan bola di hadapan, cuba dikejar oleh Bergson. Fernando Forestieri, Sumareh antara yang berada dalam kawasan pasukan Perak. Jaringan kebangkitan daripada pasukan Perak. Masih lagi ada masa. Namun kini bola di kaki pasukan Johor Darul Takzim yang segera dikeluarkan. Baru sebentar tadi kita memperkatakan bagaimana Perak akan mendapatkan jaringan berdasarkan data yang kita bacakan. Namun kini Nazmi dihantar baik ke tengah. Sumareh yang berada di belakang pertahanan perlu lebih alert, Adni. Saya rasa kesemua pemain ini memberikan mereka satu suntikan semangat untuk cuba mendapatkan lebih jaringan. Dan apabila mereka tidak mempunyai bola ketika ini, mereka perlu memberi 100% fokus, perlu berada dalam posisi-posisi yang tepat, cuba mengeluarkan bola dengan pantas. High spirit football yang dipamerkan oleh Perak. Namun berhadapan dengan pasukan serba lengkap Johor Darul Takzim. Kejo yuk kejo. Itu yang boleh diperkatakan. Tandukan keluar daripada Yaspa. Namun dikawal oleh Aiman. Perlu terus menggunakan momentum jaringan daripada Guacochea untuk mendapatkan jaringan kedua ayuh pasukan Perak. Perlu membuktikan sesuatu di hadapan penyokong-penyokong sendiri. Mereka datang dari Teluk Intan, dari Taiping, dari seluruh pelosok negeri Perak hanya untuk memberi sorakan, dokongan, memberikan segalanya, memberikan jiwa kepada permainan supaya 11 pemain memberikan aksi terbaik. Guacochea, lilitan di lengannya menunjukkan segalanya. Rembatan kaki kanannya cukup berkualiti. Shihan akhirnya tertewas dengan satu gerakan sebentar tadi. Lihat bagaimana pergerakan ini daripada Wan Zak mendapatkan Guacochea dan satu sepakan ke penjuru sebelah kiri. Sudut tidak terjangkau daripada Shihan. Guacochea kembali bernafas pasukan Perak.
Wan Zek begitu luas ruang dimiliki sebentar tadi, Adli. Ya, Wan Zek berada di sebelah kiri. Luciano juga berada berdekatan, tetapi akhirnya satu percubaan daripada Aiman Yusni yang sepatutnya dia perlu lebih tenang, perlu lebih sabar. Apakah 10 minit terakhir penuh dramatik? Hakimi Isa masuk menggantikan Azalinullah, memperkuatkan pasukan. 10 minit yang pastinya cukup mendebarkan untuk warga Perak. Joe Darul Takzim satu hantaran lolos, cukup menarik dan satu chip untuk jaringan mudah pasukan Joe Darul Takzim. Ketika kita memperkatakan kebangkitan pasukan Perak, satu lorongan berbisa daripada Bergson mendapatkan Nazmi dengan satu sungkitan, menewaskan Farhan Majid. Kelekaan yang akan dihukum oleh pasukan Joe Darul Takzim. Sedikit terleka dihukum. Ya, ia berlaku juga begitu pantas. Kita baru saja melihat pemain baru dimasukkan, di mana Yusri mahu cuba untuk mendapatkan sesuatu, tetapi di sini kesilapan Shivan yang tidak dapat memintas bola tersebut, dan Nazmi Faiz. Inilah Nazmi Faiz, ketenangan beliau. Dia mengetahui di manakah kedudukan penjaga gol dan hanya perlu satu sedikit chipping daripada Nazmi untuk memberikan gol keempat. Sungkit yang memberi makna, sungkit yang memberi jaringan, sungkitan daripada Nazmi Faiz yang memberikan tambahan jaringan keempat untuk Joe Darul Takzim. Sumareh membuka langkah selaku fresh leg yang dimasukkan. Perjuangan daripada pasukan Perak. Sebuah kebangkitan yang sedikit diranapkan oleh Joe Darul Takzim. Namun masa masih ada. Tonjolkan segalanya. Bermain dengan sepenuh jiwa. Kain rentang di hujung sana. Rise S1 bergerak sebagai satu pasukan. Lagi satu percubaan yang mudah sahaja dikawal oleh Shah Nazmi. Syahrul bergerak tanpa tekanan di sebelah kanan. Lolos kepada Mamadou Sumareh yang cuba untuk melepasi pertahanan. Ada sedikit tarikan daripada Afif. Safiq Rahim untuk Fernando Forestieri dengan satu percubaan leret yang agak tersasar di sebelah kanan. Dua pemain yang cukup lincah, Arif Aiman dan juga Akhya. Namun kini Joe Darul Takzim, Kunimoto untuk Safiq Rahim. Bergson agak bersahaja di bahagian hadapan. Guacochea perlu segera menghantar bola sambil satu asakan betul-betul dalam pengamatan pengadil. Wan Zek perlu menghidupkan pasukan Perak dengan larian-larian pantas yang dimiliki olehnya. Berhadapan dengan Nazmi, berhadapan dengan Sumareh. Ke belakang semula untuk Afif. Sande Afolabi. Asakan daripada belakang dan sepakan percuma. Dan kad kuning diberikan. Dan asakan sebentar tadi. Ya, gerakan yang baik daripada pemain-pemain Perak, bergerakkan bola daripada kiri ke sebelah kanan, dan tackle yang terakhir ke atas Sunday memberikan satu kedudukan yang menarik. Apakah Wan Zek akan mengambil sepakan ini? Dia miliki teknik, dia miliki ketepatan. Antara option yang bersama dengan Guacochea. Berbaki 5 minit.
di Stadium Perak Ipoh. Pasukan Sadang cuba mengekor rapat, namun ketinggalan dengan perbezaan 3 gol. Tambahan jaringan diperlukan supaya lebih banyak gol berada dalam bakul jaringan. Wan Zek Haikal bersedia melihat penjaga gol, melihat benteng, namun Gua Kecea ditepis oleh Sihan, menggamatkan seketika Stadium Perak. Satu lagi sepakan percuma diberikan. Perak perlu menggunakan peluang daripada set piece seperti ini, menghantar bola yang berbahaya ke dalam kawasan penalti Jodar Takzim. Cik Suhairi masuk menggantikan Afif dalam berbaki 5 minit untuk dimainkan. Gua Kecea, tapi ditanduk keluar oleh Feroz. Serangan balas daripada pasukan Jodar Takzim. Mereka bertebaran di atas. Larian daripada Oscar Aribas meluru ke atas dengan satu peluang, tetapi terbias kepada Shivan yang sedikit meredakan sakan daripada Jodar Takzim. Safiq Rahim, Syahrul membebaskan Kunimoto. Kembali kepada Safiq, datang di situ Sande. Kunimoto di sebelah kanan, hantaran tinggi berkualiti tetapi terlalu kuat. Masih lagi Jodar Takzim. Oscar Aribas ke belakang semula, teratur daripada pasukan Jodar Takzim. Hantaran tinggi untuk mendapatkan Kunimoto, tetapi terlalu ke dalam. Jasper untuk Sande, sedang menggerakkan permainan dan asakan daripada belakang atas Hakimi Isa. Safiq Rahim dipersalahkan. Dia agak lewat daripada Syafiq atas Hakimi. Tidak dapat terlibat dengan terlalu banyak sejak dimasukkan. Aiman lolos ke hadapan, tetapi hantaran yang berjaya untuk dibaca. Perak masih lagi menguasai bola, keluar untuk lontaran ke dalam. Sande, sekali lagi hantaran terakhir yang kurang cermat. Balikan bola ke belakang. Farhan Majid dihantar terus kepada Wan Zek sambil bergerak di sebelah kiri pula. Gerakan daripada Hakimi, cuba mengorak langkah di antara dua pemain, dihantar tinggi ke sebelah kanan. Satu libasan mungkin boleh dilakukan. Attacking daripada pasukan Perak ditamatkan dengan satu percubaan yang agak meliar sebentar tadi daripada Aiman. Ya, percubaan yang baik daripada pemain-pemain Perak. Sini Oscar Aribas yang dapat bola di saat yang terakhir, tetapi di sini saya rasa Aiman Yusni dia perlu berfikir dengan lebih dengan satu sifat sabar, kerana masih ada pemain-pemain yang berada dalam kawasan penalti di JDT yang boleh melakukan sesuatu. Hanya letak saja bola semula dalam kawasan penalti. Kunimoto untuk Forestieri. Mereka bermain secara dekat dan dihantar semula kepada Shihan. Nazmi. Kunimoto di belakangnya Wan Zek. Ada masa untuk Perak menambah jaringan. JDT juga ada baki masa.
untuk menjarakkan lagi kedudukan. Veros pasukan Jodar Takzim melihat passing lane yang sudah pun mula ditutup di sebelah kiri dan mengedarkan bola ke sebelah kanan pula Soumaré. Kunimoto ke tengah untuk Forestieri, turning yang cuba dilakukan ke pantasan. Bergson kembali kepada Forestieri. Mereka yang bermain dekat, lihat bagaimana diperagakan. Bola sepak mudah, ringkas, dekat daripada Jodar Takzim. 4 minit yang cukup berharga di Stadium Perak. Penonton menunggu dengan penuh sabar. Apakah akan ada tambahan jaringan daripada pasukan kesayangan mereka? Shevan Pillay meredakan sedikit tekanan-tekanan yang dihalakan ke kubu mereka. Ribuan yang hadir, ribuan yang memberikan kata-kata semangat, ribuan yang masih percaya dengan seruan daripada Yusri Cielah. Penuhkan stadium untuk memberikan sokongan. Seruan itu, semboyan itu dijawab dengan kehadiran penonton pada hari ini. Sebuah pemandangan bola sepak yang cukup mengujakan. Melihat peminat-peminat bola sepak tempatan kembali hadir untuk menyokong pasukan kesayangan mereka. Bergson berada di sebelah kanan, tapi tolakan itu yang tidak tepat kepada Soumaré. Zuhairi untuk Goicoechea, cuba melakukan satu hantaran lulus kepada Susunung tapi tidak berhasil. Dan pujian juga kepada penyokong-penyokong Jodar Takzim yang datang dengan bas, yang datang dengan kereta dari Johor, dari Kuala Lumpur, turun untuk memberikan sokongan kepada pasukan. Dominasi sedekat itu yang diperkatakan oleh mereka. Bukan hanya diperkatakan, tapi dipertontonkan dan diterjemahkan dalam Liga Malaysia. Sambil kecederaan yang dialami, akan ada pertukaran terakhir yang boleh dilakukan. Fadil Muhammad Azmi yang sedang dipersiapkan. Kebangkitan yang terganggu sebentar tadi daripada gol Nazmi Faiz. Sandi Afolabi, pressing daripada pasukan Jodar Takzim. Wanzak melebarkan ke kawasan tengah. Wanzak yang kini berada di sebelah kanan, tapi hantaran pula mengecewakan. Syarul Saad, Soumaré, Bergson, Forestieri berada di atas. Kembali kepada Forestieri. Bergson, Forestieri, 1-2. Mereka cukup minat sungkitan-sungkitan rendah dalam menggerakkan bola di hadapan gawang pasukan lawan. Sheikh Haikal yang akan dikeluarkan dan Fadil Muhammad Azmi. Sisa-sisa perjuangan yang akan disambung bagi di bawah 1 minit. Cuba melakukan segalanya. Impak yang positif kepada pasukan dan juga hantaran kepada Luciano untuk gol.
Yusri mengeluarkan segala daripada poket kiri dan kanan. Setakat ini berhasil mendapatkan satu jaringan. Aiman untuk Sande, melebarkan ke sebelah kanan, memerlukan satu hantaran baik, tetapi terbias kepada Oscar untuk sepakan penjuru. Pendek saja dimainkan. Satu lagi lencongan baik Sande, tapi dikawal rapi oleh Jordi Amat. Dan tamat aksi di Stadium Perak Ipoh. JDT terus unggul mengatasi pasukan Perak yang melaunkan kebangkitan sebentar tadi, tapi belum cukup untuk mengejar Joe Darul Takzim yang memperagakan satu display permainan yang cukup berkualiti dari pertahanan kepada pemain tengah sehinggalah ke kawasan serangan berfungsi dengan baik, dan Luciana Guacochea menghidupkan nafas untuk pasukan Perak dengan satu rembatan cantik menewaskan Shihan. Dan kita akan beraksi di separuh akhir kedua di Stadium Sultan Ibrahim. Masih ada 90 minit.